Cuti. Saya pun tak sabar nak cuti ni. Sebenarnya dapat lepas negeri, doktor. Okay. Dekat kampung sebenarnya ni, doktor. Ya, saya pun nak balik kampung tak jadi-jadi lagi ni. Kat kampung doktor cuti. Faham. Apa, hari ni saya record lah. Saya record nanti saya letak dekat ni. Okay, ni contoh. Doktor kurang yang membantu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Faham. Sebab yang undergrad pun saya record. Okay. Nasri punya. Ingatkan saya punya. Nasri, saya mutekan kejap. Jangan marah Okay, ni contoh. Mana dah? Ayuk nampak tak? Video ni. Belum. Nampak tak? Nampak. Warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Terima kasih semua yang hadir ke mesyuarat kerana penilaian dasar penyiasatan. Objektif mesyuarat kita hari ini adalah bagi membincangkan cadangan penamatan bagi pegawai berprestasi rendah melalui dasar penyiasatan. Okey, saya jemput Encik Jamal untuk memulakan penerangan. Terima kasih. Boleh kita kemukakan kepada yang pihak Ibu Datuk. Tengok, dia letakkan ni. Pegang Encik Puan Ainun ni, dia telah mengalami dia tak, dia letakkan apa tu, note tadi tu. Asal tak? Terima kasih. Boleh kita kemukakan ni, procedural. Dia pakai teknik procedural, proses. Kepada yang pihak Ibu Datuk, pegang Encik Puan Ainun ni, dia telah mengalami dah didiagnosis penyakit slip disc dan dia punya buah pinggang sejak 2016 lagi. Sejak dia dah mengidap penyakit ni, kedatangan dia agak kurang memuaskan lah, di mana Puan Ainun sendiri telah mengambil cuti yang agak panjang, yang justru berdasarkan cuti-cuti ni lah, berdasarkan peraturan semasa, kita telah bawa dia kepada lembaga perubatan. Walaupun lembaga perubatan memutuskan bahawa pegawai tak layak dibesarkan dan perlu diberikan tugas-tugas ringan. Jadi memandangkan lembaga perubatan ini memutuskan pegawai tidak layak dibesarkan, kita letak pegawai dalam program pemantauan Datuk untuk melihat prestasi pegawai berdasarkan tugas yang kita sediakan kepada beliau. Kita juga bawa pegawai kepada lembaga kaunseling supaya kita nampak perubahan, kita nak tengok perubahan pada diri beliau lah. Justru kita juga bagi beliau ni, kita tukar kepada penilaian supaya penilaian yang dibuat nanti lebih adil kepada beliau. Terima kasih Encik Jamal atas penerangan tersebut. Jadi kita beralih kepada Puan Ainun lah. Puan Ainun nak perjelaskan. Terima kasih Datuk. Datuk, saya sakit ni dah lama. Saya dah bagi tahu dah dekat bagi semua manusia. Saya tak boleh duduk lama, tak boleh diri lama, saya kena baring kadang-kadang. Lepas makan ubat, saya kena tidur. Saya dah bagi tahu dah. Tapi orang macam tak nak faham. Orang bagi kerja kat saya. Memanglah dia bagi kerja tu mudah, tapi saya dah cuba dah minta untuk buat kerja tu dari rumah. Nanti saya hantar lah. Pun pejabat semua manusia tak nak setuju. Macam mana? Saya bukan minta nak sakit-sakit ni. Saya nak orang faham saya je. Kenapa orang ingat saya nak tipu ke? Saya tak buat kerja ke apa semua. Bukan macam tu Datuk. Sebenarnya kita dah cuba faham keadaan Puan Ainun ni. Sebenarnya kita dah setuju dah untuk dia datang kerja pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Okey, terima kasih Encik Jamal. Puan Ainun, saya nak tanya. Puan Ainun, sekarang ni apa tanggungan Puan Ainun? Suami saya dah lama tak bekerja sebab dia kena jaga saya. Saya pun ada anak yang tengah belajar lagi. Saya memang nak lagi kerja ni Datuk. Kalau boleh, saya memang tak nak diberhentikan. Sebab saya yang menanggung keluarga. Okey, terima kasih Encik Jamal dan juga Puan Ainun atas penjelasan tadi. Setelah mengambil kira semua asas-asas yang diterangkan pada hari ini, saya kira mesyuarat bersetujulah. Kes pegawai ini mempunyai merit bagi tujuan penamatan perkhidmatan dan juga berdasarkan pemerhatian ke atas pegawai dan juga dokumen sokongan yang dikemukakan. Jadi mengambil kira prestasi kerja dan penilaian psikologi yang ada mengesahkan nilai keberkenaan pegawai ini, jadi mesyuarat bersetuju
bahawa Puan Ainun tidak lagi sesuai untuk berkhidmat sebagai pejabat awam dan sekiranya pegawai dikekalkan dalam perkhidmatan, pegawai boleh menjejaskan keharmonitis dan juga representasi pegawai. Panel bersetuju agar pegawai ditamatkan di bawah dasar komisar selaras dengan peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib tahun 1993. Terima kasih Datuk atas pertimbangan ini. Saya reda atas nasib yang menimpa saya dan saya, walaupun saya sedih saya tak dapat berkhidmat lagi, saya percaya jabatan dah buat yang terbaik untuk saya. Terima kasih. Ni contoh. Ni saya punya student yang postgrad lah dia buat. Macam tu je. Dalam 4 minit macam tu pun dah jelas kan apa dia punya isu dia, apa dia, macam mana dia berjalankan proses tu dan apa dia punya konklusi. Tapi video tu sebenarnya tak siap lagi. So dia just bagi saya untuk review dulu. Okey ke tak? So ada soalan lagi. Ni untuk assignment this one. Okay, so kita continue lah. Ada soalan lagi berkenaan dengan assignment, okay Okey, Doktor. Okay, Alhamdulillah. Okay, Okay. Doktor. Doktor, sekejap. Ya Atira. Kalau contohnya kita orang tak nak masukkan gambar, just masukkan tulisan pun should be fine kan? Boleh, tapi tak ada markah kreativiti tu kurang lah. Faham tak? Dia boleh Okay. as long as dia ada elemen kreativiti lah. So as long as it looks macam nice dan sangat clear bila kita tengok kita rasa faham, mudah faham kan. Dia Macam gunakan kartun ke? Tak adalah guna muka sendiri. Alah, apa salahnya? No worries, kita tak share publicly pun. Just for education purpose sahaja. Kalau saya nak share publicly, saya akan dapatkan you all punya kebenaran. Sebab it is your own copyright. Macam tu. Okay? Jadi Doktor, ada antara kita yang duduk jauh. So untuk diorang bertemu tu mungkin susah. Betul, grup saya pun sama jauh. Dia macam ni, mungkin macam ni Kai dengan Atira. So probably untuk satu slot tu, okay, so you all biar buat rakaman separately pun tak apa, kita faham. Ni buat separuh, nanti you all adalah seorang yang akan combinekan all the videos tu. Basically Faham. Prof nak memang kita punya group members ada dalam video tu lah. Kalau boleh tak semua mungkin ada, depend you all punya pembahagian lah kan. So mungkin kalau let's say you all nak pakai orang lain pun probably boleh. Okay, maksudnya nak orang lain, tak semestinya you all punya group member, tapi make sure all the members contribute to the group. Ya, Itu saja. okey. Nak pakai orang lain sebagai pelakon pun tak ada masalah, jangan risau. Boleh. Thank you. Okay, so this week we are going to proceed with the conflict process. Okay, konflik yang macam mana konflik ni berlaku. Okay, so ni kita punya LO. Okay, describe the process. Kita at the end hujung sesi ni pelajar boleh menerangkan bagaimana proses konflik ni berdasarkan you all punya pengalaman. Okay. Sebab konflik ni yang saya ajar ni more kepada theoretical, sebab konflik ni memang susah nak dibawa dalam sesi yang short macam ni. Sebab kalau kita bersemuka senang, lagi senang. Okay, so konflik ni dia boleh, macam saya kata tadi, konflik ni boleh berlaku antara mak dengan anak, suami dengan isteri, boleh berlaku antara jiran, boleh berlaku antara community, antara negeri. Macam contoh dia bola sepak, okay, JDT gaduh dengan Kedah contohnya. Okay, dan dia boleh berlaku di tempat kerja dan dia boleh juga berlaku secara international, antara negara. Macam contohnya adalah antara Palestin dengan Israel. Itu memang konflik yang tak berkesudahan sampai hari ni. Itu contoh konflik. So dia punya scale ni banyak, skala dia banyak, daripada paling kecil kepada paling besar. Okay. Dan sebenarnya kalau kita tengok dekat luar negara, konflik ni diajar even daripada sekolah rendah. Macam kita ni bila kita dah masuk universiti baru kita diajar mengenai konflik ni. Tapi kalau untuk kat luar-luar negara, yang negara di negara-negara yang membangun, kursus konflik ni dia diajar daripada start daripada kanak-kanak lagi. Okay, start daripada sekolah rendah.
supaya kanak-kanak ni faham macam mana konflik ni berlaku. Even disebabkan perebutan pensel pun konflik tu dah boleh berlaku. Okay, so then you all boleh identify at least one characteristic of each of the 5 stages of the conflict process. Okay, then you boleh outline the 5 conflict handling styles and give examples of conflict situation where each style could be used effectively. So kita akan belajar mengenai 5 teknik pengurusan konflik yang boleh digunakan pada tahap individu dan juga pada tahap third party mediation. Okay, so next one is this is the inilah dia punya conflict process model. Okay, so conflict process model ni dia sebenarnya tidaklah fix macam gini je. Okay, sebab konflik ni dia boleh berlaku dalam tempoh 5 saat, 30 saat. Kan dalam 30 saat tu macam contoh dia boleh cover daripada stage 1 sampai 5. Ada setengah orang dia punya konflik proses ni dia boleh daripada stage 1 sampai 5 ni dia boleh makan tahun. Ada setengah orang dalam masa 5 minit. Dia depends, okay. So daripada stage 1 ni dia ada potential for conflict, potensi untuk konflik, okay, yang berpunca daripada komunikasi. Okay, struktur ni mungkin yang kita boleh nampak terdapat hierarki lah. Hierarki macam contoh ada pekerja, ada bos. Okay, and then personal variable. Personal variable ni karakter individu yang berada dalam konflik tu sendiri. Okay, dan stage kedua adalah recognition of conflict. Sama ada konflik ni kita memang nampak benda tu berkonflik ataupun konflik tu sebenarnya dia rasa. Kita rasa situasi ni konflik. Okay, dia ni lebih apply dalam situasi macam felt conflict ni. Contoh yang paling dekat adalah sexual harassment. Okay, sexual harassment. In which sexual harassment ni dia boleh berlaku bila dia tak semestinya buat. Tapi bila kita rasa yang perkataan atau perbuatan tertentu tu menunjukkan sexual harassment. Macam contoh jari tengah. Jari tengah kan. Kenapa jari tengah tu boleh melambangkan sesuatu yang sexually harassed? Meaning dia tu siapa yang sebenarnya beri? Kan padahal dia adalah jari. Saya harap saya tak dituduh sexually harass you all lah hari ni. Saya bagi contoh. Okay. Itu contoh kan. Kenapa? Okay, jari tengah tu dia melambangkan sesuatu yang sexual. Kan? Siapa yang memberi meaning? Sedangkan asalnya dia adalah sebahagian daripada jari. Right? Kan? Okay. So itu betul. Okay, the next one is conflict handling style, in which kita akan belajar terdapat 5 teknik, 5 gaya untuk kita mengendalikan konflik, iaitu kita ada competing, ni pertandingan, collaborating ni collaborative, compromising ni compromise dalam bahasa Melayu, avoiding ni mengelak, accommodating ni apa dalam bahasa Melayu. Tak apa, nanti kita go through one by one. Okay, so next one is ni gaya kita nak mengendalikan konflik ni. Okay, gaya kita ni, okay, biasanya kita akan ada gaya yang kita unconsciously, bila kita ada satu gaya yang kita akan bertindak secara unconsciously. Okay, so sebenarnya untuk konflik ni, untuk khusus konflik ni, selain daripada dia nak meningkatkan awareness mengenai komunikasi berkesan, struktur, personal variable dan macam mana kita nak recognize berlakunya konflik kat sini, dia juga nak mengajar kita supaya kita kenal conflict handling style yang kita sedang pakai dan macam mana kita nak adjust. Okay, macam mana kita nak adjust gaya konflik yang kita patut pakai untuk dalam sesuatu situasi konflik ni supaya dia lebih collaborative. Result dia tu akan lebih positif nanti. Okay, and then conflicting behavior. Lepas ada conflict handling style ni, dia ada conflict behavior. Okay, overt conflict ni konflik yang jelas, konflik yang kita nampak. Okay,
party sama ada parties behavior ataupun others behavior. Parties behavior ni termasuklah orang-orang dalam konflik tu lah. Okay, the disputant A and B contohnya. Others behavior ni perhaps the third party, boleh jadi mediator, litigator, arbitrator and so on. Dan other party ni juga boleh include orang-orang di sekeliling kita yang mungkin terkesan secara tidak langsung hasil daripada konflik daripada first party ni. Okay, and then stage kelima adalah outcome dia. Dia boleh jadi konflik ni dia boleh meningkatkan prestasi ataupun boleh mengurangkan prestasi. Dua je konflik ni. Hasil konflik ni memang ada dua je. Sama ada positif ataupun negatif. Okay. So, yang pertama ni. Okay. Potential for conflict in which the presence of circumstances that have potential for conflict. Ni saya rasa kita boleh pergi laju lah sebab dia ni berkenaan dengan apa sebenarnya keberadaan sesuatu situasi yang boleh menyebabkan konflik. Okay. Then not necessarily lead to conflict but conflict may happen due to one of these circumstances. Okay. So ada setengah kes. Okay, dia start dengan stage 1, potential for conflict. Tapi bila you all pandai deal dengan konflik tu, then dia settle terus. Okay, dia settle terus. Dia tak semestinya ikut that linear flow. Daripada stage 1, 2, 3, 4, 5, tak semestinya. Dia boleh jump daripada 1 ke 4, 1 ke 5, contoh. Okay, and then the sources of conflict ni dia boleh jadi 3. Ada 3 benda. Communication, structure, personal variable. Okay, bila saya sebut communication ni, dia memang directly dia akan ada 3 elemen communication. Okay, dia ada non-verbal, dia ada verbal dan para-verbal. Dia ada 3 benda. Okay, non-verbal ni adalah anything yang related to non-verbal. Macam contoh kita punya body language. Kadang-kadang kita, most of the time manusia ni bila dia nak menggambarkan situasi konflik ni, dia tak cakap. Situasi yang paling senang adalah perempuan. Dia lapar, tapi dia tak cakap dia lapar, tapi dia marah. Contoh, kan dia marah, tapi sebenarnya dia lapar. Okay, itu salah satu konflik, salah satu tanda komunikasi. Okay, salah satu saluran komunikasi yang kita patut faham. Okay. Okay, and then yang kedua adalah verbal. Verbal ni memang yang paling senang lah. Okay, bila kita rasa, kalau kita marah, kita cakap. Okay, tapi sangat jarang orang bila dia marah, dia akan cakap yang dia marah. Okay, so biasa, betul tak? Satu minit. Betul. Pada macam tadi tak tahan, bayar mah. Saya pula dengar, tak apa berbual dalam ni, tapi hopefully jangan ada yang PNC Okay. So, yang verbal ni macam yang kita cakap lah anything yang related to verb. Okay, apa yang kita verbal, yang kita verbally state. Okay, dia senang. Okay, kalau kita ada capability untuk state, nyatakan secara langsung, bila kita marah seseorang itu much easier. Okay, tapi sekarang due to the technology, advancement, kita ada channel yang macam-macam pula untuk kita berkomunikasi ni. Okay, kita ada macam contoh, kita ada email, kita ada teks. Okay, sebab komunikasi verbal ni tak lagi berlangsung secara face to face. Okay, tapi disebabkan kepelbagaian ni lah, dia menimbulkan lagi kepelbagaian kecenderungan berlakunya konflik. Macam contoh penggunaan teks. Okay, penggunaan teks. Kalau kita bercakap ni memang kita akan cakap penuh apa yang kita nak cakap. Tapi bila teks macam contoh, okay, kita ada space ruang yang sangat limited untuk kita menghantar mesej yang terlalu banyak. So that's why kita terpaksa limitkan space, okay, menjadikan maklumat yang kita nak sampaikan kepada resipien tu tak cukup. Tu pun boleh menyebabkan konflik. Okay. So then the last channel is paraverbal. Paraverbal ni dia bila kita portray the information tu, dia berserta dengan gesture tertentu. Macam contoh, kalau bos, macam contoh bos minta dokumen daripada saya, contohnya saya kata okey, tapi okey tu saya jeling bos. Faham tak? Saya kata okey, tapi terdapat perbezaan di antara apa yang saya cakap dengan reaksi badan saya. So mana satu tu?
Mana satu yang kita nak percaya, okey ataupun apakah tanda yang dimaksudkan dengan jelingan tu. Itu pun adalah merupakan sumber konflik. Okay, the next one is structure. Okay, structure ni adalah structure yang the existing structure yang wujud sama ada dalam organisasi ataupun di persekitaran kita. Kalau contoh yang paling senang, struktur dalam keluarga. Dia ada isteri, dia ada ayah dan dia ada anak. Okay, dia dah automatically dia dah ada structure tu. Okay, structure dan kalau dalam organisasi kita ada subordinate, superior. Okay, dan kalau dalam pentadbiran negara kita ada rakyat, kita ada menteri, kita ada Perdana Menteri. Contoh. Okay, dia ada struktur tu yang kita tak boleh avoid. Dia memang akan wujud. Okay. So struktur ni pula dia akan melibatkan secara automatik, dia akan melibatkan pembahagian kuasa. Okay, ada satu pihak yang kurang kuasa dan ada satu pihak lebih kuasa. Okay, dan struktur ni dia berlaku apabila pihak yang kurang kuasa ni cuba fight untuk mendapatkan kesamarataan kuasa. Okay, dan isu ni akan lebih parah sekiranya pihak yang kurang kuasa ni dia cuba mendapatkan sokongan daripada pihak luar, okay, untuk menentang ketidaksamarataan pembahagian kuasa ni. Macam contoh isu dia adalah isu gay di Malaysia ni, okay, LGBT di Malaysia. Okay, so maksudnya kalau di Malaysia macam contoh situasi kita tidak membenarkan LGBT ni. Okay, tapi sekarang ni isu dia adalah sebab LGBT ni in most developed countries dia dah diterima. Okay, dia dah diterima sebagai sesuatu yang biasa. Okay, so this community of LGBT ni try untuk dapatkan sokongan daripada negara-negara luar, okay, untuk menentang kerajaan Malaysia. Itu contohnya. That's why it is very difficult for Malaysia government ni untuk betul-betul menghapus kewujudan LGBT di Malaysia. Sebab dia ada satu pertubuhan dia ada satu pertubuhan yang sangat berkuasa di luar yang menyokong. Okay? Sebab kalau let's say macam contoh apa yang berlaku di Brunei. Okay, bila dia punya sultan betul-betul mengharamkan LGBT ni. So what happened to their economy? Okay, dia orang di ban, dia punya economic activity tak boleh berlangsung. Okay, so automatically dia akan mengganggu gugat ketenteraman ekonomi negara tu juga. Okay. Okay, so the next one is the personal variable. Okay, personal variable ni karakter individu tu sendiri. Dia boleh jadi apa-apa yang berkaitan dengan individu yang berkonflik. Boleh jadi color kegemaran, mungkin pakaian yang dia suka, color yang dia suka, pakaian yang dia suka tu, warna pakaian dia suka mungkin tidak menyenangkan pihak lain contohnya. Ataupun perfume pun boleh jadi satu benda yang gaduh. Okay, mungkin contoh perfume yang klik kita pakai ni sama dengan perfume yang pernah dipakai oleh ex-wife kita contoh. Itu pun boleh jadi konflik. Okay. So anak siapa yang panggil tu? Okay, so saya skip lah dah settle dah tadi tu, dah panjang lebar. So boleh laju lah ni. Ini. Okay, so bila sebut komunikasi ni lah berkenaan dengan jari tengah tadi, ataupun saya bagi contoh lain, apple, buah apple. Okay, macam mana you all tahu yang apple tu menunjukkan kepada buah apple? Saya tak adalah pula buah apple kat sini hari ni. Macam mana you all tahu? Macam mana? Macam mana kita boleh tahu yang buah tu patut merujuk kepada perkataan apple? Kalau dalam bahasa Arab, tufah, kan? Kenapa buah tu kita beri nama tufah? Tak tahu. Kan? So inilah melibatkan komunikasi ni. So sebenarnya inovasi manusia yang paling hebat antaranya adalah the term tu.
Okay, sebab kita sendiri pun tak tahu kenapa dia diberi nama apple, kenapa bukan bukan pisang, kenapa bukan labu, right? Kenapa apple? Okay, dan perkataan tu, okay, ikut bangsa lain dia memberi perkataan lain. Arab, tufah. Okay, dan kalau saya sebut manzana, dalam bahasa Sepanyol dia adalah manzana. Oh. So maksudnya kat sini yang kita nak highlight, setiap orang bila dia tengok sesuatu tu sebenarnya dia adalah mungkin dia merujuk kepada benda yang berbeza. Right? Dan inovasi perkataan ni sebenarnya kan, dia membantu manusia, okay, sangat membantu English. Kalau let's say kita nak beli apple, tak perlulah kita bawa buah apple tu, kita pergi ke kedai, saya nak beli ni. Kan, itu salah satu contribution words ni lah, perkataan ni, term ni. Tapi pada masa yang sama kita kena realise satu benda ni dia tidaklah memberi maksud yang absolut. Maksudnya hakiki. Dia maksudnya tu dia boleh berubah-ubah mengikut tempat, mengikut orang, mengikut geografi. Kan? Sebab term tu. Right? So samalah juga dia applicable dengan perkataan justice. Contohnya justice. Macam mana kita nak shapekan justice ni? Kalau apple tu kita tahu, okay, dia ada shape macam ni, ni apple. Kalau justice contohnya, macam mana kita nak shapekan, kita nak beri gambaran yang justice ni kena macam ni. Mungkin di Malaysia justice-nya macam ni. Mungkin di Indonesia justice-nya shape-nya berbeza. Okay, so pemahaman macam mana kita memberi shape ni, okay, justice pada saya mungkin tak sama dengan apa yang dimaksudkan keadilan oleh Kai. So faham tak? Buka tak sikit minda kita yang satu perkataan tu sebenarnya boleh memberi different meaning. Dan dalam situasi konflik ni, kita terpaksa untuk cuba memahami apakah maksud terma tertentu yang dipakai oleh kedua-dua belah pihak bagi memastikan konflik itu tidak berlaku. Okey, macam contoh yang paling mudah adalah perkataan saya ingat satu perkataan ni. Tolol. Tolol. Sebab saya orang Kelantan, saya rasa ada orang kat sini, a few lah orang Kelantan. Tolol ni ada setengah orang, macam kalau di tempat saya tolol ni adalah merujuk kepada lucu, perkataan lucu ataupun degil. Macam contoh di tempat saya lah, bacuk. Okay. Dia merujuk kepada tolol ni, merujukkan kepada lucu ataupun degil. Tapi dia bergantung kepada tone. Macam contoh, saya dalam tone yang gelak-gelak dan saya cakap, tolol lah budak ni. Dia tone macam tu. Lagi satu tone tinggi, tolol sungguh lah budak ni. Tu tone marah. Kan? Tapi saya pernah melontarkan perkataan tolol ni dekat kawan saya yang asalnya adalah orang KL, Selangor. Sorry, bukan KL, Selangor. Dia orang Selangor. Okay, tapi tone saya pakai tu menunjukkan nak mengatakan yang dia ni lucu. Okay, dalam masa 5 saat muka dia berubah. Muka dia terus berubah, muka dia nampak macam marah. So saya wonder kenapa dia macam marah. Sebab cara dia jawab pun dia very offensive. Dia macam start nak marah saya. So saya tanya dia balik, apa maksud tolol kat sini so dan dia cakap tolol tu maksud dia macam bodoh. So saya pun cakap, patutlah the expression tu sangat berbeza daripada apa yang saya expect. So saya faham, saya terangkan balik lah. So maksud saya tolol ni macam ni. So then the konflik tu immediately dia punya ekspresi tu immediately berubah. Faham tak? So konflik macam saya cakap tadi dia boleh berlaku dalam 30 saat je. Kalau kita tak berjaya mengawal emosi tu, kita tak berjaya clarify or justify the term yang kita pakai tu, dia akan boleh menyebabkan konflik yang long lasting konflik. Okay? So faham Jelas kat situ? Okay, very good. Ni saya dah ni. Okay. So next one is leadership ni. Saya rasa macam dah tanya je you all last week ni, leadership style ni. What do you personally expect from a leader?
Dalam organisasi, apa yang you all nak? Kalau let's say ketua, apa yang you all expect daripada ketua? Ketua ni tak kira lah you all punya boss ke. Tapi boss tu tak semestinya seorang leader Boss tak semestinya seorang ketua. Tapi biasanya seorang ketua ni dia adalah seorang manager yang bagus. Manager tak semestinya seorang leader. Leader ni biasanya dia mempunyai ciri-ciri seorang manager yang bagus. Okay. So ni basically adalah tugas-tugas manager. So management ni dia melibatkan planning, organizing, staffing, coordinating, controlling. So this is very structural function lah. Okay, dan leadership ni pula dia lebih kepada influencing. Okay, dia motivate people, dia inspiring people, dia creating dan dia mentoring people. Dia tak ada kalau let's say bila dia bila menyuruh tu dia tidaklah menyuruh. Okay, dia menyuruh dan dia coach, dia mentor, dia tunjukkan macam mana nak buat. Okay, dan pertembungan antara leadership dengan manager ni dia melibatkan komunikasi. Okay, dia sepatutnya ada skill untuk communicate any information to the subordinate, problem solving and decision making. Ini adalah persamaan dia. Okay. Okay, so ni sikit lah berkenaan dengan transformational leadership. Okay, so leadership ni ada beberapa jenis. Okay, mungkin setiap individu tu dia ada satu gaya leadership yang dia akan pakai dalam kebanyakan situasi. Okay, mungkin ada setengah orang ni dia sangat birokrasi. Okay, ada seorang ni mungkin dia sangat demokrasi. Okay, tapi dia tidak semestinya dia akan pakai that dominant sahaja. Dia ada satu yang dia the most preferred, tapi tidaklah bermakna yang dia tak akan pakai gaya-gaya leadership lain. Okay. Okay, so kita tengok yang transformational leadership. Saya tak sentuh detail sebab saya rasa you all ada modul untuk leadership kan? Betul tak? You all ada modul kan untuk leadership kan? Ada tak? Okay. Ada. So saya tak sentuh banyak lah sebab you all dah belajar dan you all ada pengalaman macam mana deal dengan ni, semua saya sentuh sikit. Okay. Ya. Okay, so contoh dia, contoh yang antara orang terkemuka yang selalu mengguna pakai gaya kepemimpinan transformasi adalah Larry Page ataupun dia ni adalah merupakan CEO and co-founder of Google, Mark Zuckerberg, CEO Facebook. Apa persamaan Larry Page dengan Mark ni? Apa? Dah ada dah kat situ sebenarnya. So key phrase tu, Apa I dia? can do it better. Apa dia? Oh, I can do it better. Okay, tak. Okay, dia punya keyword ni kat sini, Google and Facebook. Okay, in which kedua-dua ni merupakan individu yang terlibat dengan dunia social media. Social media, media lah. Okay, ataupun IT. Okay, so dia punya key phrase dia lah ada I can do it better. Okay, so kalau kita tengok description of transformational leadership ni, dia tahu that transformational is what is going to make their company succeed within a given industry. Okay, they challenge the status quo by introducing a new way of doing something. Ni. Okay, highlight sikit ni. Be it a new way to consume music or to connect with people online, these leaders are innovators in every sense of the word. Google's CEO Larry Page recently stated, we still feel computers are pretty bad, okay, and there can be more work done to make it better. So maksudnya transformational leadership ni dia melibatkan orang-orang yang suka mencari perubahan. Dia memang nak perkenalkan perubahan. Dan perubahan yang dia macam contoh Google dengan Facebook ni, untuk dia still kompetitif dalam dunia teknologi ni, dia kena ada perubahan. Kena selalu berlaku perubahan. Kalau dia tak berubah, okay, dia akan jadi macam kalau Google ni dia akan jadi macam Internet Explorer. Macam mana dulu kita pakai Explorer tapi sekarang kenapa kita dah tak pakai? Sebab apa? Probably one of the reason sebabnya dia sistem dia sangat lambat, betul tak? Betul.
Google dulu dia hanya Google, tapi sekarang dia ada Google Chrome. Google Chrome ni dia lagi laju daripada Google. Google tu dia punya sistem, sorry. Dulu dia Google ni dia embed sahaja dalam kita punya apps tu kan. Tapi sekarang ni dia come out dengan dia punya sendiri, Google Chrome contohnya. Sebelum ni Mozilla. Macam mana kita dah tak prefer pakai Mozilla. Kan? Kalau contoh yang Facebook ni dulu, kalau zaman saya dulu Friendster. So Friendster. So macam mana daripada Friendster? Lepas tu apa lagi? Saya dah tak ni lah, saya tahu Facebook dah. Tapi macam mana Facebook daripada dulu dia berubah kepada sekarang. Dulu dia punya main interface dia punya interface dia ni kita boleh post gambar, kita boleh komen, betul tak? Then after that dia start ada emoji. Dia ada button like, dislike. So dia keep improving. Okay, untuk dunia-dunia yang selalu yang melibatkan perkembangan yang pesat macam ni, dia memang memerlukan seorang leader yang transformational. Yang memang sangat encourage perubahan. Okay, tapi tidak semua organisasi yang perlu macam ni tau. Dia semua biasanya melibatkan, lagi satu contoh industri adalah industri muzik. Dia memang memerlukan perubahan yang sangat cepat. Okay? Okay, so dia punya kelebihan adalah finds a better way of doing something. Sebab dia nak resolve setiap masalah. Maksudnya setiap komplain yang diterima ni dia kena entertain to make sure that dia boleh survive for the long term. Okay, dia tak ada dah jadi macam contoh Nokia. Okay, apa yang berlaku kepada Nokia. Suatu masa dulu Nokia ni sangat famous, tapi sekarang ni apa jadi kepada Nokia. Lagi satu adalah Kodak. Kodak ni contoh yang saya rasa paling biasa orang pakai. Okay, dulu Kodak ni 10 years back, Kodak ni sangat famous. Kalau kita nak ambil gambar je mesti kena ada Kodak ni. Kena ada filem ni. Tapi sekarang kan disebabkan perkembangan teknologi kita tidak lagi memerlukan Kodak ni. Sebabnya gambar tu kita boleh simpan secara maya. Dan kita boleh share secara maya. Kan? Dia dah tak sama. Tapi maksudnya untuk kalau kita tengok company yang cepat juga berubah adalah Samsung. Sebulan sekali dia akan keluarkan produk baru. Keluar sebulan, next month produk baru. Okay, tapi dia ada kelemahan juga. Okay, so another strength dia adalah can spot what is not working more easily than any other leaders. Okay, so dia nampak perubahan dan dia nak come out dengan solution. Okay, and then can cater to niche market. Ini dia punya kelebihan lah. Maksudnya dia boleh cepat menguasai pasaran bisnes tu. Kalau dalam dunia bisnes, inilah yang diorang perlukan. Tak kiralah you all business tu berkaitan dengan teknologi, okay, ataupun berkaitan dengan pakaian, makanan, okay. Dan kalau kita tengok servis Food Panda, macam mana dia start dulu dan macam mana perubahan yang dia buat sekarang. Okay, kalau dulu setiap pesanan hanya satu, kalau sekarang few people boleh combinekan pesanan untuk jimatkan kos penghantaran. Okay, iklan dalam radio. Okay, itu adalah antara apa dia? Dia ada butang untuk by groupnya. Kan? So macam mana sistem, macam mana dia improve the system tu. Dia tengok bila dia dah launch dia punya produk daripada awal dulu, dia tengok apa lagi yang dia boleh improve. Dia tak adalah static. Dia tak maintain. Tapi kalau kita tengok, saya tak kata semua, most of government website ataupun application, biasanya bila dah sistem tu develop 2010, 2020 pun macam tu lah gaya dia. Mostly. Betul tak? Nak sebut lah institusi mana, sebab institusi saya pun lebih kurang sama je. Macam tu lah. Lebih kurang. Okay. So mostly. Rekod itu? Ada rekod. Rekod. Tak apa, saya tak sebut. Saya tak sebut. Saya tak sebut. Okay. Disclaimer. Okay. Okay, dia punya kekurangan adalah can put people off with the amount of risk involved as they sometimes challenge market leader. Okay.
So ni ada kadang-kadang orang yang tak boleh cope lagi dengan that changes. Okay, kalau kita tengok ni akan melibatkan generation lah pula. Dia banyak faktor So kalau orang yang macam contoh generation Y, generation baby boomers sebelum ni. Okay, baby boomers. So you all rasa baby boomers yang mungkin berusia 70, 80 tahun, do you think that they can still cope with the current fast changing situation? Macam contoh ada saya punya klik, dia mendapat insomnia. Sebab apa? Sebab terpaksa menjalankan aktiviti pengajaran menggunakan online system. Dia challenges dia. Maksudnya ada people yang they cannot cope. Kita tak boleh salahkan dia. Perhaps dia punya generation no longer can cope with the current changes situation. Okay? And then can conflict with people who resist change. Ni yang masalah ni. Okay, sebab bila kita nak perkenalkan perubahan dalam organisasi ni, tidak semua orang yang willingly willing or openly accept the change ni. Ada individu yang dia rasa sistem yang sedia ada tu sudah cukup sesuai. So dia sangat susah untuk berubah. Macam contoh, saya tak kata orang lain, even saya sendiri pun susah nak berubah. Macam contoh kalau ada diperkenalkan sistem-sistem baru di dalam organisasi. Sistem baru tu macam contoh very simple je. Sistem kehadiran macam contoh, sebelum ni kita just log in, log out. Okay, tapi sekarang ni mungkin ada sistem yang macam kalau tak dapat hadir, kena tambahkan note. Sebenarnya mungkin ada sistem tu akan membantu kita. Cuma kita sendiri kita set our mind. Okay, bila perubahan ni banyak benda yang pula nak kena belajar. So bila nak kena belajar ni we have to spend some time. So kita pula tak nak we are not willing to spend that time untuk belajar benda baru. Okay. So next one is pace setter leadership. Okay, so example dia ada Elon Musk. Okay, CEO Tesla. Tesla ni kereta dia memang best lah. Ni kereta dia ni yang sebelah ni. Memang best lah. Okay, Jeff Bezos, CEO Amazon, and then Bill Gates, former CEO of Microsoft. Okay, so key phrase dia adalah let's dream big and set standard. Diorang ni adalah merupakan orang-orang pemacu industri. Bill Gates. Sampai sekarang ni pun, okay, Microsoft ni masih belum ada the competitor yang betul-betul boleh compete. So macam Tesla ni dia ada standard dia sendiri berbanding dengan pengeluar-pengeluar kereta lain macam Mercedes ataupun BMW. Dia ada standard dia sendiri Tesla ni. Okay, macam Mercedes dengan BMW ni dia somehow they compete with one another. Bila hak ni keluar model ni pun akan keluar model yang dekat-dekat. Macam kalau kat Malaysia macam mana Pro 2 dengan Proton. Kan macam mana dia compete, hak ni keluar. Tapi Tesla ni dia lead the market tu dengan dia punya standard. Okay, so dia punya description, these leaders ni set the pace for their own company and others in the industry to follow. The example of how Elon Musk opened up Tesla's patents and set standard for the future automobile industry to follow is a perfect example of pace setter. Okay, so pace setter leadership ni dia yang lead. Dia membawa perubahan, dia sendiri yang memberi perubahan tu, membawa perubahan tu. Okay. Dan dia punya kekuatan adalah dia true visionaries, can revolutionize an industry and cater for to future market. So dia ni biasanya orang-orang yang boleh tengok beyond. Jarang ada orang macam ni. Okay. And then will be 2 steps ahead of their competitors. Okay. And then will lead by example and empower people with their own deep-seated values. Okay. And then the weaknesses dia can be outdone by other transformational leaders. Okay, and then staff can get easily burnt out by trying to keep pace. Okay, so ni dia lebih kurang dengan transformational ni, tapi dia dikatakan pace setter ni dia lebih sikit daripada transformational leader ni. Okay, so kalau transformational leader ni sometimes dia mungkin boleh compete dengan pace setter leader ni unconsciously. Bila kita unconsciously seek for solution to each problem, so boleh jadi kita akan compete dengan pace setter leader. Okay, boleh faham beza dua ni?
Ada lagi ke tak student saya ni tak tahu. Okay, so next one is laissez-faire. Okay, example. Ada. Okay, so example adalah Warren Buffett. Okay, which is the business magnate and investor. Okay, and then Richard Branson, the founder of Virgin Group. Okay, so dia punya motto adalah I'll give you the tools and autonomy to execute. Ni maksudnya dia akan bagi tool, dia akan provide the resources, tapi dia akan bagi kebenaran kepada the recipient tu untuk execute according to their creativity. Okay, so dia punya description, dia thinks hands off. When you talk about laissez-faire style of leadership, leaders delegate responsibility for the accomplishment of work objective and hand over decision power to their employees. So ni dalam organisasi tertentu dia boleh berlaku, dalam situasi tertentu dia tak boleh. Kalau situasi yang boleh adalah kalau you all bekerja dalam creative industry. Creative industry ni macam contoh TV3, okay, maksudnya TV station ataupun apa lagi, media ke. Okay, kalau TV station ni maksudnya the boss ni bagi idea, okay, bagi sumber, okay, and then you buatlah creatively untuk menarik tontonan contohnya. Okay, dan teknik ni dia tak boleh pakai sekiranya dalam contoh kalau kat Malaysia ni setting dia adalah melibatkan pemberian dana kepada masyarakat. Okay, contoh okay, dia case ni case yang betul-betul berlaku in which satu organisasi kesedar dekat Kelantan ni. Okay, dia bagi satu amount of money untuk dana untuk membantu rakyat. Okay, dengan memberi dia bagi bukan sumbangan, dia bagi dana tapi dia bagi lembu. Dana tu kira lembu lah. Okay, lembu untuk diternak oleh masyarakat. Okay, tapi sebab tiadanya monitoring and so on, sebab laissez-faire ni dia bagi sumber tapi dia lepaskan macam tu je. Okay, so dia bagi lembu tu dekat masyarakat di Kelantan ni, okay, di Gua Musang specifically, okay, supaya lembu tu diternak dan supaya untuk jangka masa panjang lembu tu boleh membiak dan boleh membantu sumber ekonomi masyarakat. Tapi apa yang berlaku adalah, okay, lepas lembu tu diberi, okay, lembu tu dijual. Macam tu. Belum sempat lembu tu membiak, lembu tu dijual. So itu maksud dia. Okay, itu contoh. Maksudnya ada situasi tertentu yang laissez-faire ni memberi kesan, tapi pada masa tertentu ada situasi tertentu dia tidak sesuai untuk diimplement. Okay, so kelebihan laissez-faire ni, it enables employee to have creative freedom. Okay, so dalam dunia kreatif macam saya cakap tadi, okay, dia memang akan menjana kreativiti individu. Okay, dia bagi kebebasan untuk kita berkreativiti. Okay, and then great for creating future leaders. Okay, delegation of tasks results in better use of time for the leader and then successes are organically created. Tapi kelemahan dia, employees or team members who need more direction can be at loss. Sebab kalau kita rasa kita tak tahu arah tuju, so probably dia ni lah yang akan membuatkan kita berkonflik. Kita tak tahu. For example, bos kita bagi, okay, you prepare ada employee handbook contohnya. Bos kita kata you kena buat buku pekerja. Okay, you kena sediakan guideline pekerja. So macam mana kita nak buat? Kalau kita tidak diberi guideline apa yang sepatutnya ada dalam kandungan employee handbook ni. Okay, and then productivity can suffer if the leader fails to imbue a strong sense of accountability among his or her staff. Okay, so next one, each employee or team members need to have high level of self-motivation to work under this leadership style. Okay, dia memang kena self-motivating. Dia tak boleh harapkan bos dia yang untuk motivate them. Okay. Okay, so next one is coaching. Okay, so coaching ni example dia punya leaders adalah Nick Bollettieri. Okay, which is the American tennis coach to Grand Slam winners like Enrique Agassi, the Williams sister and Maria Sharapova and more. Okay, next one is Cesar Millan, okay, dog psychologist and TV show host.
So ni antara dia lah. Okay, coaching leadership ni biasanya dia akan bekerja dengan orang yang mempunyai hubungan lah mempunyai hubungan. Dia maksudnya dia akan develop the relationship tu. Dia akan develop the attachment with their coach, dia panggil coachee, orang yang dia coach. Okay, kalau kat Malaysia ni kita adalah Miss Bun Siddiq dengan Lee Chong Wei, for example. Okay, coaching leadership. So the key phrase dia adalah let me teach you how it's done. Okay, so macam mana kita tengok Miss Bun Siddiq tu guide Lee Chong Wei daripada start from his nothing until whatever he has right now. Okay, so itu adalah contoh coaching leadership. Okay, so the description is they focus on the strengths and weaknesses of individual team members or employees. Okay, this type of leaders coach a person to realize his or her potential and in the process achieve the identified goal. So biasanya coaching leader ni dia akan tengok, dia akan perhatikan dia punya subordinate, okay, ataupun member, dia akan tengok kekurangan dan kelemahan. So daripada kekurangan dan kelemahan tu at what point yang dia rasakan yang dia boleh further unleash. Okay, maksudnya dia boleh gilap lagi potensi staff ni, dia akan tunjukkan jalan dia. Okay. Okay, so coaching leadership ni juga ada berlaku dalam kalangan di tempat kerja. Macam contoh bagaimana seorang bos lelaki cuba gilap subordinate wanita. Kalau kita tengok 10 years or 20 years back, okay, sangat jarang kewujudan pekerja wanita di tempat kerja. Okay, dan juga lebih lagi wanita yang memegang jawatan pengurusan. Okay, tapi disebabkan adanya coaching leader, okay, leader yang sanggup coach, okay, this female employee yang menyebabkan female employee ni boleh dipanggil mendaki tangga pengurusan dalam organisasi. Ini pun sangat penting dalam organisasi. Saya tengok surat min ni kan, saya teringat Zul Arifin. Saya tengok gambar dia ni lebih ada irat-irat Zul Arifin lah. Okey, selangan sikit. Sebab semua dah diam. Tengah fokus. Oh, tengah fokus. Okey. Okey, so kedip mata ni. Okey. Gambar edit Doktor. Memang tak berkelip lah tengok tu. Okay, so dia punya kekuatan adalah knowledge transfer takes place organically. So bila kita coach ni, knowledge transfer daripada coach leader, daripada leader kepada anak buah ni dia berlaku boleh jadi secara informal dan informal. Okay, dua-dua. And then great for creating successes. Okay, so macam mana yang saya cakap tadi, macam mana bos lelaki ni dia boleh gilap balik employee wanita ni supaya dia boleh ada successor. Okay, and then creates feelings of empowerment and motivation amongst team. Okay, and then dia punya weaknesses adalah can sometimes cross the thin line between coaching and micro managing. Ini dia punya isu lah, sangat bila kita terlalu ada close relationship dengan kita punya subordinate ni, dia boleh jadi kita ni disangka sebagai micro manage. Okay, sebenarnya micro manage ni dia banyak, saya dengar lah, saya tak pasti lagi dia ni mitos ataupun fakta. Okay, micro managing ni dia banyak dikaitkan dengan bos-bos perempuan. Saya perempuan tapi saya pun still tengok juga, is it true that micro manage ni dia related to women? Kalau lelaki ni dia style adalah dia makro. Betul tak? Dia akan tengok dia biasanya lelaki, saya tak pasti dia myth ataupun fakta. Okay, cuma let's discuss. Kalau ada sesiapa ada idea, kalau lelaki ni dia Tapi betul. Saya pernah bekerja dengan lelaki, bos lelaki dengan bos perempuan. Perbezaan dia orang tu, macam bos lelaki ni dia akan dapat satu idea, dia akan berbincang dan tengok mana keselesaan. Ni contohnya Kalau bos perempuan ni,
dia ada ego dia sendiri. Dia ada ego sendiri dan dia ikut keputusan dia yang dia ikut buku. Oi pening. Okay, itu je. Thank you. Ini ada idea? Ada. Saya pun ada pengalaman yang sama. Okay. Kalau kita comparekan bukan nak kata mana baik, mana yang tak baik, but let's discuss. Okay. Sebab setiap orang perlu diberi peluang untuk menaiki tangga dalam kerjaya dia, dalam career development dia. So kita discuss, saya tak discuss dalam konteks agama saya discuss dalam konteks kerjaya. Okay. So saya based on saya punya pengalaman juga. Okay. Bos lelaki ni demo micro manage ni somehow dia lebih kepada dia bagi arahan, okay, but how you implement it depends on you. Okay, as long as dia tak salah lah. Okay, but female manager ni dia micro manage in which every aspects of the decision tu they want to know. Itu dia example. Micro manager dia nak tahu semua benda, dia punya flow. Okay, the flow ni, hak ni dia tahu ni kenapa, hak ni kenapa. Okay, in which is quite complicated sikit lah. Okay, but in this sense, okay, we as tak kira lah kita sama ada kita berada dalam situasi konflik tu ataupun kita akan berlaku sebagai orang yang cuba membantu menyelesaikan konflik, kita kena faham yang last 10 years or 20 years, okay, memang sangat jarang perempuan berada dalam posisi pengurusan ataupun posisi kepemimpinan. Okay, so sebelum ni situasi kepemimpinan ni dia didominasi oleh lelaki. Okay, so lelaki lah yang memberi bentuk apakah itu leadership. Okay. Namun kita sebagai pengikut ni pun kita ada keperluan tertentu, kita ada requirement tertentu untuk leader ni apa yang dia kena ada. So disebabkan itu, sebabnya perempuan ni masih baru lah dalam leadership skill ni, there are a lot of things that they need to learn. Maksudnya leadership skill bagi perempuan ni mungkin they need to still to give, dia perlu dibagi ruang, okay, dalam masa yang sama they need to train. Maksudnya dia perlu ada coach probably daripada lelaki lah untuk train how to be a good leader. Maksudnya kita tak adalah menutup ruang langsung untuk perempuan. Okay, untuk female leader kita bagi ruang dan pada masa yang sama kita polish lagi. Okay, sebab kita sebagai, tak kiralah you all sebagai youth leader ataupun you all sebagai HR leader, okay, kita kena tengok setiap manusia ni perlu diberi ruang supaya dia lebih membangun. Okay, untuk dia tak kira daripada self development dia, daripada dia punya career development, okay, dan dia boleh dibangunkan. Okay. Okay, and then weaknesses dia can cross the line, ni dah. Okay, and then might discourage independent work among staff while dependencies on the leader can increase. Okay, so maksudnya kalau kita buatkan di tempat kerja, kalau anak buah tu terlalu depend dengan bos ni, takut nanti anak buah ni for the long term dia tak boleh buat decision dia sendiri. So probably inilah yang berlaku terhadap ketua ataupun bos wanita. Sebab dia sebelum ni banyak depend dengan bos lelaki, so bila dia dekat position, dilantik in that position, dia tak boleh nak buat keputusan sendiri. Okay, and then it does not work with large teams and organisation. So kalau biasanya untuk coaching leadership ni, dia sebab saya kata tadi, dia move towards developing the attachment, strong attachment between orang yang di coach dengan coach sendiri. So dia tak bolehlah melibatkan, dia tak boleh berlaku dalam organisasi yang besar. So mungkin satu coach dengan 5 orang anak buah sahaja. Okay, dia tak bolehlah ramai. Macam kita berkawan lah kan, kita tak boleh berkawan dalam satu network yang besar untuk kita maintain the close relationship tu. Okay, so ni faham coaching leaders? Faham. Okay, so next one is authoritative leadership. Okay, so for example Alex Ferguson. Alex Ferguson. Okay, former Manchester United team manager, and Margaret Thatcher. Okay, late UK Prime Minister, and Jack Welch, former CEO General Electric. So macam tadi siapa Nasri Nasri cakap tadi. Okay, yang
yang women leader dekat Malaysia ni still biasanya dia tak boleh buat decision. So actually Nasri dia juga dan bila dia buat decision ni dia authoritative, maksudnya dia nak ikut dia je. Sebenarnya dia bukan saja berlaku dekat wanita, Margaret Thatcher ni kalau dekat negara membangun dia juga ada berlaku dekat lelaki juga. Kalau kat Malaysia ni sebab kita faham yang kita ni still developing country. So banyak lagi yang kita ketinggalan. So kalau you all nak tahu berbanding kita developing country dengan developed country ni, kita boleh jadi 20-30 tahun ke belakang daripada diorang. Kita punya pembangunan ni, diorang ni dah 20 tahun ke depan daripada kita. Okay, saya nak sentuh contoh apa tadi? Tadi terlintas. Alah, tak ingat lah. Apa yang saya nak sentuh tadi? Contoh. Tak apalah, tak ingat dah. Okay, key phrase dia, I direct, you follow. Okay, so ini dia punya motto dia lah. Motto dia, I direct, you follow. Saya buat, you kena ikut. Dia bukan coaching maksudnya, apa yang saya cakap, you kena ikut. Jangan bantah. Okay, coaching ni lain. Okay, so description ni, the leaders ni follow a commanding and hands-on style of leadership. So, the authoritative leaders are known to keep their teams on their toes while constantly provide direction and instruction. Okay, biasanya authoritative leader ni dia cakap apa yang dia nak, dia akan lead tapi dia tidak coach. Dia tak tunjuk macam mana nak buat, dia cuma cakap apa yang dia nak. Okay, dia punya kekuatan dia adalah great during crisis situation and at inflection point and can get work done. Okay, ni biasanya by forcing lah by force. Maksudnya you suka ke tak, you kena buat, you still kena buat. Okay, dia punya weaknesses can stifle creativity. Okay, make up the creation of future leaders within an organisation. Okay, might invoke fear among staff instead of true respect. Sebab apa? Authoritative leader ni dia akan gunakan position yang dia, bila ada position tu you akan disertakan dengan power, dengan kuasa. So dia akan gunakan that kuasa yang dia ada tu untuk memaksa ataupun memastikan pekerja ni buat apa yang dia nak. Okay, so kat sini instead of dia dapat honesty, orang staff tu nak betul-betul nak buat kerja ni, sebenarnya staff tu terpaksa buat sebab takut sahaja. Okay, so there can be conflict if team members are expert who know more than the leader. Ini masalah. Okay, kalau let's say you ada satu team member yang very talented or very expert in the area ni, ini akan masalah lah. Okay, pun ada berlaku dalam organisasi. For example, the boss ni, saya rasa you all, mana yang kebetulan sama tu samalah dia ada satu organisasi ni, okay, boss in which organisasi ni sukan, okay, tapi yang lead di organisation tu not someone from sport, dia someone from agriculture, for example. So what you expect? Bukan bidang dia. Itu maksud dia. Faham tak? So you the leader ni, he is actually not dalam bidang tapi dia lead di organisation, for example sport organisation. Tapi dia punya kepakaran yang sebenar adalah dalam bidang macam contoh agriculture ataupun dalam contoh engineering. Sedangkan dia nak lead sport. Okay, so kebetulan dalam organisation ni pula dia punya member ni ada ahli yang memang pakar dalam sport. So the issue is very conflicting in which the boss ni think that he do the right thing. Tapi bila dia nak implement certain things, not necessarily can be implemented to sport people, to athletes. Okay, macam mana kita nak coach, nak coaching the athletes ni tak sama macam mana kita nak coach the new employee. Okay, so when the subordinates give the idea, okay, the boss ni cut it off. Dia cut it off because he thinks that what I say is the right one. Okay, itu contoh dia. Okay, the next one is charismatic leadership. Okay, so for example Barack Obama, which is the former US president, former yang dah lepas ni, Oprah Winfrey, okay, the TV show host and media proprietor, okay,
kalau tengok Oprah Winfrey ni, she's very famous sangat famous untuk dia punya individual talk show. Okay, kalau kat Malaysia ni talk show ni memang sangat susah nak hidup. So sebelum ni kita ada siapa yang lelaki tu, saya lupalah, Jangan Tidur Lagi tu, rancangan Jangan Tidur Lagi. Dan kita ada show yang by Mariah Tengku Sabri. Dia sangat susah untuk hidup kalau let's say talk show personal ni, kalau kat Malaysia ni. Okay, and then Mother Teresa, ini Catholic nun and missionary and social worker. And then kita ada juga Mahatma Gandhi, itu contoh charismatic leader. Okay, and then dia punya phrases adalah let's do it together. Okay, the description is charismatic leaders ooze charm, allowing them to connect with and mobilize people to achieve goals. Okay, these leaders easily appeal to people and use their strength and to forge long-lasting business relationship. Ni sebenarnya lebih kurang coaching, lebih bukan coaching, transformational leadership sikit kot dia, kan? Coaching lebih kurang adalah sikit persamaan dengan coaching. Okay, and then dia punya strength dia adalah they can inspire people to act and move towards goals, seen as more approachable and friendlier than other leaders, can build strong relationship and also repair relationships gone sour. Okay, so the charismatic leader ni bila dia value the relationship with their people. Okay, so that's why dia akan inspiring the people through the relationship that they build with the people. Okay, dia punya kelemahan adalah walaupun dia ni dikira sebagai activator atau yang very inspiring, okay, they can sometimes lack follow through when it comes to execution. Okay, follow through. Okay, may miss out on final technical and practical details since they focus more on human relationship. Okay, because dia inspire people, dia cakap, okay, tapi not necessarily what he said ni can be implemented. Contoh dia, we have a few business leaders in Malaysia, adalah nama-nama yang tertentu, saya sebut jadi isu pula. Tapi nama besar dia antaranya Ainon, Ahmad, lepas tu kita ada siapa lagi, yang saham tu apa dia? Saham, tak ingat, lepas tu lagi satu, ada beberapa lah nama big names yang memang selalu buat talk berkenaan entrepreneurship ni. Azizan Osman. Azizan Osman antaranya. Okay, so dia ni very charismatic leader. But DDNK. DDNK. Betul-betul. Itu antaranya. Okay, which cara dia bercakap sangat. Najib Al-Sadok tu. Betul. Itulah. Handsome siapa? Janji kaya. Tapi you all semua handsome. Okay. So dia punya kadang-kadang the instruction, because I have one case lah, saya tak nak sebut siapa. I have one case of one my close friend. Okay. Dia pun memang attend the training. Okay, the training tu very, kalau theoretically ni memang cantik lah sebab the way kita tak kata yang the leader ni is not good. The way dia cakap tu very informative and so on. But when it comes to the implementation, itu the problematic. Bila betul-betul they want to implement the knowledge that they obtain during the session ni, the training session, they want to implement, they want to practice, it does not work as it is supposed. Macam tu lah. Okay. So itu dia punya kelemahan. So maksudnya apa yang dicakapkan tu tak semestinya dapat di-apply, di-applicable. Okay, so and then could come across of self-promoting. Inilah dia punya okay. Tak nak cakap lebih-lebih. Okay, so next one is power distance. Ini interesting. Okay, so power distance ni related to large power distance related to situation in which people accept that power is distributed unequally in organisation. Ni tak kira lah kalau let's say kalau kita tengok dalam organisasi ni biasalah sebab dia ada subordinate, dia ada supervisor, dia ada executive, dia ada manager. Okay, dia memang automatically they going to have that structure. So bila ada structure, dia memang akan ada perbezaan kuasa antara subordinate dengan supervisor. Kita tak tahu berapa banyak perbezaan tu
50 ke 5 ke, tapi dia ada beza kuasa. Okay, and then small power distance describe a situation in which people want power to be equally shared and will always require justification for any differences in power distribution. So, kalau tengok dekat Malaysia ni tahun 2014. 2017. Compared to few countries in Malaysia pula, few countries in the world, Malaysia ni dia punya score power distance index adalah 100, which is really high. Lagi tinggi daripada India. Okay, lagi tinggi daripada West Africa. Tinggi tau power distance dekat Malaysia ni. Maksudnya perbezaan kuasa antara yang di atas dengan yang di bawah ni sangat tinggi. Walaupun kita bukan satu negara yang berasaskan hierarki secara umumnya, maksudnya kita ni somehow negara berperlembagaan yang mengamalkan demokrasi. Right. Okay, tapi kalau bila based on the survey, okay, dia kata memang the index is 100, tinggi ni. Yang last few years, yang 100, sebelum ni 104, dalam you all punya slide 104 kot. Yang tu dah few years back dalam 2014. Tapi dalam 2017 still 100, so tinggi lagi. Okay. Okay, so next one is personal variables. Okay, so personal variables ni dia referring to the value system and personality characteristic that hold by one individual. Okay, kita macam saya cakap, konflik ni, manusia ni dia datang daripada latar belakang yang berbeza, datang daripada negara yang berbeza, tempat yang berbeza. Okay, so that's why based on that process daripada baru lahir sampailah umur yang sekarang ni, they went through so many things. Okay, in which that things tu yang akan membentuk identity, yang akan membentuk sistem nilai dan akan membentuk ciri-ciri personality. Okay, in which kadang-kadang kita tak boleh kata ada mana yang betul, ada mana yang salah. Kita tak boleh kata. Okay, so kita boleh tak sempat kita baca case study 2.1 ni kejap, page 54. You all ada buku tak depan you all? Ke siapa yang balik kampung? Balik kampung tu confirm tak ambil lagi buku. Ya ke? Buku tak ada. Okay. Kita ambil lagi buku, doktor. Okay, baiklah. Okay, baik. Tapi nanti you all baca you all kena baca. Sebab konflik ni dia nak diimplementkan dengan you all susah sebab sometimes the konflik, macam contoh kalau let's say saya terlibat dengan mediation atau saya ada involve dengan mediation ataupun jadi reference untuk sesuatu pihak. Bila dia dalam berkonflik, saya tak boleh share sebab dia adalah PNC. So the only thing yang saya boleh buat adalah based on case study ataupun based on the video YouTube, macam tu je lah Tapi as long as you all faham yang value sistem manusia ni berbeza. Okay, mungkin pada saya ada setengah perkara benda tu betul, tapi mungkin pada Nasri benda tu tak betul. Okay, macam contoh. Saya actually few days ago, I just read, saya just ternampak satu foto ni. Okay, saya ternampak satu foto in which dia letak kat situ, bila pomen buat kerja, tolong jangan duduk sebelah. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so maksud dia kan, kalau bila you went to workshop untuk repair kereta ke motor ke, memang pomen kereta ni dia memang tak suka kalau let's say kita pelanggan duduk sebelah dia. Dia memang tak selesa, dia tak boleh buat kerja. Dia mungkin, what do you think that the pomen think bila klien dia duduk sebelah? Ini sebenarnya salah satu petunjuk konflik tau. Ya Nasri, Tak selesa. Kenapa dia rasa tak suka? Kenapa? Kenapa you orang tu tak percaya pada dia. Kan? Orang tu tak percaya, mungkin orang dia fikir dia buat kerja tak kena ke, dia buat kerja tak ada skill ke. Right? Dia maksudnya orang tu nak tengok, sebenarnya automatically dia akan assume itu adalah micromanage. Maknanya micromanage dia tengok je macam you pasang CCTV. Itu maksud dia. Tetapi what do you think from the client perspective? Macam saya memang saya admit saya sangat suka duduk sebelah pomen.
Saya sangat suka. Ala Nasri, alamak. Tapi the reason is saya bukan tak percaya dia buat kerja. But it just, I want to learn. Saya nak belajar. If let's say, kalau masalah tu rosak, kereta tu rosak tengah jalan, so I know how to handle it. Itu saya punya definisi. Faham tak? So kalau let's say you all adalah pomen dan you all dengar penjelasan saya, you all akan cakap macam tu ke tak? Tak kan? Kan maksudnya saya cakap, sorry lah, saya nak belajar. Sebab saya nak belajar, saya nak tahu. But seriously, it's just not because I don't trust that pomen. Tambah-tambah dengan pomen yang saya selalu pergi. So, meaning that apa yang saya nak highlight kat sini adalah one point punya interpretation, maksudnya pomen tu punya interpretation might be wrong. Sebab the client ni not necessarily dia duduk sebelah tu bukan sebab dia tak percaya. But dia ada benda lain yang dia value. You just imagine if let's say the things kereta broke down tengah-tengah jalan for a woman. Kalau dia tak di-train untuk repair kereta tu. So what happen? Dia probably kalau kat tengah tu dia boleh di sexually harass tau. It's happen. Wow. Kejap. Saya nak kena pergi tutup telefon kejap. Alamak. Kejap Wan, buka mata Kak Wan. Dah tidur dah. Dah tidur dah separuh tu. Okay. So itu dia punya. Alamak. Ada lagi pun. Habis je lah. Tapi tak mengganggu you all Tak mengganggu lah. Tak ada. Okay. Apa doktor? Jawabkan doktor. Dah 2 kali di telefon. Biarlah. Sebenarnya tak ada siapa pun tahu Jawab doktor. saya. Tak. Sebab tu saya tahu itu mesti promoter. Oh, okay. Malah angkat. Tapi tak, you all tak mengganggu Tak. Okay. So actually, macam contoh, this is a real situation For example, this swimmer, dia tak pandai tukar tayar. Kalau dulu masa you all attend driving school, dia memang diajar untuk setiap orang akan diajar untuk tukar tayar. But currently, the practice is no longer being practiced by driving school. Dia tak lagi mengajar macam mana nak tukar tayar. So ada perempuan, contoh perempuan lah, lelaki pun ada tau tak pandai tukar tayar. It's happen. It's happen. Memang ada lelaki tak pandai tukar tayar. Tak pandai nak pulas skru kiri ke kanan. It's happen. Tambah-tambah golongan pensyarah ni Safwan, you all gelak lah Safwan. Memang berlaku. Okay, in which I have to help him untuk buka tayar. Okay, so you just imagine this is what happen. Memang ada perempuan yang dia tak pandai buka tayar. Okay, tiba-tiba dia immediately ada passenger yang berhenti dan katanya nak tolong tukar tayar, nak tolong bukakan tayar, tapi duduk belakang perempuan yang tukar tayar. This happen, sexual harassment. So you just imagine if let's say the thing happen to your relative or wife or someone yang terdekat. Itu maksudnya. Okay, so if you think that the customer tu cerita macam ni dekat pomen tu, you rasa dia akan come out dengan that bot lagi tak? Tak ada kan? Okay, so meaning that apa yang saya nak cakap. Tak boleh juga doktor. Apa dia? Memang tak boleh juga Nasri. Sebab nanti kalau macam mana tahu, walaupun tahu tapi tak ada tool ataupun tak ada kederat, tak jadi juga. Tapi saya pandai tau. Taklah. Okay, so that's why maksudnya the practice lah Nasri. HR ni tak semestinya kita berlaku dalam organisasi. So even nak betulkan a simple thing dekat home, okay, every members in the home ni should be empowered. Macam nak bentukkan sinki, itu small thing. Tapi macam you all, sebab sinki rosak pun dia boleh jadi gaduh seminggu antara husband and wife. Faham tak? So meaning that you have to empower. Maksudnya ada benda yang memang kita kena cuba empower sebab benda ni akan mengelakkan konflik. So maksudnya kalau let's say dia tengok ni tools yang diperlukan, so probably dia akan usaha untuk dapatkan tools. Macam tu je. Okay, this is the example. Itu maksudnya saya nak cakap, what I want to conclude is actually bila konflik tu berlaku, okay, both party actually kena ada effort untuk get the explanation regarding certain action. Mungkin pomen ni kena tanya, boleh tak puan duduk sana? Kenapa puan suka duduk sebelah saya? Jangan risau, saya tak tipu. Contoh.
Kan? Tapi mungkin the client tu boleh explain, tak, saya bukan tak percaya. Okay, it's just saya nak belajar. Saya nak belajar daripada cik. Itu sahaja, that's it. Kalau dah faham, dia dah tahu depan ni, dia tak duduk dah sebelah tu. Okay, so itu je. Maksudnya kena ada communication between the two parties. Okay. Okay, so next one is, apa lagi? Next one. Mak dah 10:30, banyak lagi yang sini. Okay, next one is recognition of conflict. Okay, in which the situation described in stage 1 can generate feelings of disappointment, or frustration, or anger. Okay, in which conflict ni only happen when one or more of the parties identify the grounds for conflict and is affected by it, latent conflict. So conflict ni, okay, macam saya kata, dia kadang-kadang ada setengah orang ni dia tak rasa pun situasi tu berkonflik. Macam contoh kalau saya hempas pintu. Do you think that it is part of the conflict? Boleh jadi. Maksudnya saya pegang pintu tu, tiba-tiba degung. Contoh. Is it a conflict? Not necessary. Kalau setengah orang mungkin dia kata mungkin boleh jadi. But boleh jadi kan kalau hempas pintu. But probably juga sebenarnya dia nak tolak pintu je, tapi pintu tu jenis dia punya magnet ke atas tu jenis tarik cepat. Degung. What? So dia boleh jadi juga. Okay, itu maksudnya konflik yang kita nampak. Okay, the way interpret. Tu pun we have to be very careful. Is it apa yang kita nampak itu adalah betul? That's why kita kena justify balik. Okay, another conflict is konflik yang dia terasa. Konflik yang terasa ni, dia mungkin, dia tak nampak konflik tu. Konflik ni macam contoh ayat je, perkataan daripada bos dia. Yang menyebabkan kita rasa this is a very frustrating words from my boss. This is a very demotivating words. Contoh. Okay. Macam contoh lah tiba-tiba awal pagi tadi bos janji. Okay, jom petang ni kita akan lepak makan ramai-ramai. Okay, lepas habis kerja. Tiba-tiba pukul 5. Bos kata sorry tak jadi. Dia dah boleh jadi konflik. You feel frustrated because the boss already promised. Itu pun boleh jadi konflik. Felt conflict. Konflik yang kita rasa dalam. Okay. And then, perceived sources of conflict, not necessarily that this will affect them enough emotionally to cause them anxiety and provoke pre-conflict behavior. Okay, kalau konflik yang dirasa ni, konflik melibatkan yang apa yang kita rasa, feeling and so on ni, dia tidaknya menyebabkan konflik tu akan membawa kepada satu tahap yang lebih tinggi, iaitu anxiety and so on. Okay, tapi dia ni sebenarnya boleh jadi long term. Dia takkan jadi short term, dia bersikit-sikit tu long term. Okay, dia macam boleh jadi satu revenge, long term revenge. Okay, and then latent conflict becomes overt conflict. Latent conflict ni konflik yang tak nampak boleh jadi overt. Overt ni yang nampak lah. Okay, konflik yang kita rasa tadi for the long term dia boleh jadi sesuatu yang kita akan terjemahkan dalam bentuk perbuatan. Okay. Okay, and then overt conflict incorporates a wide range of antagonistic behavior, both macro and micro level. So dia boleh jadi intrapersonal. Intrapersonal conflict ni maksudnya konflik dalaman lah Konflik dalaman. Macam contoh kes yang terbaru sebelum ni saya tak nak sebut lah dai tersebut tu yang mangsa tu. Itu the intrapersonal dia, dalaman dia sendiri. Sama ada kes tu betul ataupun tak, saya tidaklah menyalahkan sesiapa, cuma I just want to highlight about the victims tu. Okay, so the victim itulah masalah intrapersonal dia. Okay, gangguan tidur, okay, and so on. Okay, and then intergroup and intergroup and intragroup. Ya Allah, intergroup pula. Okay, ni intergroup and intragroup. Okay, conflict and international conflict. Okay, so apa yang saya nak selalu tak ingat. Okay, so ingat latent conflict ni boleh diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku, tapi tidak semua. Okay, saya nak highlight issues related to family violence during COVID-19. You all ada dengar tak yang kes family conflict, family violence ni, keganasan rumah tangga sangat tinggi semasa COVID. Sangat tinggi. Memang meningkat lah. Memang meningkat 2-3 kali ganda. The reported case. Ya, betul.
So itu adalah salah satu lah. Apa dia? Kes cerai pun tinggi. Kes cerai pun tinggi. Semua itu adalah masalah sebabnya saya faham puncanya sebenarnya adalah keuangan. Itu saja sebenarnya puncanya. Itu punca sahaja. Dan mungkin daripada betul dissatisfaction of you are unable to gain all your objective. So start daripada latent, ketidakpuasan dalaman, okay, and then climaxnya, dia kemuncaknya adalah during the COVID ni. Okay, saya tak sertakan pula statistik tu, tapi memang quite tinggi lah. You all boleh tengok di website Kementerian Pembangunan Wanita lah, Muslim. Okay. Okay, next one is conflict handling style. Macam yang saya kata tadi, there are 5. Okay, so there are no, by the way, there are no correct way to handle conflict. Okay, dia tak ada satu situasi yang terbaik, satu gaya yang terbaik macam mana kita nak mengendalikan konflik. It just depends on the conflicting parties dan dia depend juga kepada, dia bergantung kepada situasi. Okay, kita kena, that's why untuk you all ni, saya nak berkongsi cara dan nak mengajar diri saya juga untuk sama-sama kita belajar dan cuba mengaplikasikan gaya yang berbeza setiap kali kita berdepan dengan konflik. Maksudnya konflik ni tidak semestinya kita kena cuba kawal lah Okay, and then it depends on the specific condition and the situation, sama macam saya cakap tadi. Okay, depending on the situation, a particular type of conflict management style is likely to be the most appropriate. Okay, mungkin dalam situasi bila macam contoh anak merengek nak mendapatkan barang mainan, mungkin yang kita pakai adalah avoiding contohnya. Okay, and then before responding to the behavior of the other protagonist in a conflict situation, you need first hypothesize quickly about what their intention. Ni. Bila kita nak deal dengan dalam konflik kan, so seseorang individu ni dia kena ada ability untuk predict sebenarnya individu yang depan kita ni nak apa sebenarnya, supaya kita boleh entertain him and ourselves better. Okay, and then sebab based on bila kita berjaya predict their intention ni, okay, they are likely to be and base your strategy on the analysis. Maksudnya bila kita tahu apa yang dia nak, kita boleh strategize our action. Okay, kita boleh atur strategi kita untuk deal dengan this kind of people. Okay. And then careful analysis is necessary because many conflicts are intensified by one party inferring the wrong intention from the other party's action. Okay, so this one, please be careful as a person's behavior does not always reflect their intentions, particularly when emotions are running hot. That's why kalau kita berada dalam satu konflik dan berada dalam keadaan marah, that's why kalau boleh cuba elakkan that conflict. Okay, sebab kalau dalam Islam kita kata manusia kalau dia dalam keadaan marah tu sebenarnya dia adalah dalam keadaan gila, in which they are not able to control the unconscious mind. Dia are unconscious actually. Okay, so ini saya nak perkenalkan beberapa model yang boleh digunakan untuk menganalisis konflik. So saya rasa dalam assignment you all ada. So inilah model-model yang saya perkenalkan. Kalau tak silap ada 4. 2 je saya kenalkan kat sini. Tak apa, you all boleh apply. Okay, model ni ada beberapa. Okay, model yang you all boleh masukkan dalam analisis konflik you all. Okay, so conflict analysis ni dia melibatkan conflict assessment. Dalam modul memang tak ada. Okay, saya just masukkan sikit sahaja untuk level you all. Okay, kalau untuk level undergrad dengan master dia lagi detail lah, saya akan present satu-satu. Okay, so conflict analysis ni dia melibatkan conflict assessment in which we use for the process of gaining a deeper understanding and broad overview of the conflict. Ni biasanya model-model ni biasanya kita akan pakai bila you all bertindak sebagai third party. Maksudnya orang yang nak membantu menyelesaikan konflik. Sebab biasa kalau kita sendiri berdepan dengan konflik tu sebenarnya kita tak sempat pun nak pakai this one. Action kita tu sangat reflective, sangat cepat. Okay? So conflict analysis ni means the systematic study of the profile, causes, actors and dynamic of conflict. So inilah yang maksudnya kita akan cari maklumat ni lah yang kita akan kumpul dalam conflict analysis ni. Kita nak cari profile dia.
Okay, kita nak cari apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya konflik ni. Apakah aktor-aktor ni, maksudnya apakah pihak-pihak yang terlibat. Dia boleh jadi government, dia boleh jadi states, dia boleh jadi mak mertua. Okay, and dynamics. Macam mana dynamics ni, macam mana konflik tu perubahan. Apakah benda-benda yang menyebabkan konflik tu berubah. Macam contoh konflik perubahan rumah tangga, perebutan harta dalam rumah tangga. Okay, dua individu bercerai, sekarang they are claiming for harta sepencarian. Contoh. Okay, so harta sepencarian. So, kalau sebelum ni, suami je yang bekerja dan isteri ni tidak sebagai, isteri ni bertindak sebagai suri rumah tangga sepenuh masa. Okay, so bila bercerai, isteri ni menuntut hak rumah tangga, hak harta sepencarian di mahkamah. Okay, so if let's say you are a husband, pada you, okay, pada you rasa tak perlu pun bagi dekat harta sepencarian kat wife sebabnya wife tak bekerja. Tapi dekat wife, do you think that sebenarnya dia nak menuntut, betul-betul hanya nak menuntut harta sepencarian ataupun sebenarnya dia nak menegakkan siapa yang betul dan siapa yang salah? Sebab winning in a fight not necessarily just winning the value that you are fighting for. Tapi sometimes ada pihak dia cuba winning something else. For example, value. Siapa betul, siapa salah. Itu konflik. That's why kadang-kadang konflik ni dia berlaku bukan sebab dia nak mendapatkan apa yang you all fight. Tapi sebenarnya nilai kemenangan tu. Kan kalau let's say you all dengar, saya sebenarnya bukan nak sangat pun duit tu, tapi saya nak tahu siapa, nak tunjukkan yang dia salah. That's it. Itu konflik sebenarnya. Okay? So the aim is gaining a clearer and deeper understanding of the origin, nature and dynamic of the conflict in question. So no one correct method for conflict analysis. Sebenarnya untuk conflict analysis ni ada banyak method. Okay, ni sebenarnya dia punya apa nama dia ni? Tree diagram ni yang saya tunjukkan kat sebelah ni. Dia punya pokok, dipanggil pokok. Okay, saya tak tunjuk kat sini. Ada beberapa. Okay, inilah. Okay, dia ada 5 kat sini. Dia ada conflict mapping. Okay, dia ada ABC triangle, onion of conflict and tree of conflict. Ni yang saya tunjuk ni tadi ni tree of conflict. Okay, you all untuk assignment you all pilih je satu. Salah satu. Satu je. Okay, dalam 5 ni pilih salah satu yang mana you all nak pakai. Okay, sama ada onion, tree of conflict ataupun pyramid of conflict. So dia ada ni lah. So basically kalau you all nak pakai yang umum ni pun boleh. Key question for conflict analysis dia ada 4 je. Profile, causes, actors and dynamics. Ini adalah soalan yang you all kena jawab in every research and conflict analysis. Sorry. Okay. Ni. Ni. Kita dah discuss tapi ni gambar ni. Okay, kita ada dua ada pihak. Satu first tourist, satu lagi satu mungkin kaum lah satu kaum. Okay, so kalau ni macam contoh pomen dengan customer. Example yang paling applicable. Okay, so kalau from the tourist ni, okay, bila dia tengok tengkorak tu, pada dia adalah satu lambang tarikan kesenian contohnya, kan? That's why ambil gambar. Tapi kalau kita daripada kaum tu, okay, itu benda ni, simbol ni adalah melambangkan kekuatan. Dia melambangkan kita punya kepercayaan. Kan? Different thing. Okay, one thing, satu benda, but they can give different meaning to different people. Okay, bila kita deal dengan kepelbagaian ni, adakah kita akan kata hanya satu pihak yang betul ataupun dua-dua pihak boleh jadi betul atau macam mana? Sebab konflik ni akan berlaku bila pihak ni, satu pihak ni dia cuba menegakkan pandangan dia sahaja without trying to consider the other party's opinion. Okay? Lajulah ni, laju. Lagi 11 minit. Okay, so this one the first conflict model. Okay, the first one is conflict mapping, in which it referring to the logical step to identify the kind of intervention.
okay, which is appropriate for dealing with the conflict constructively. So biasanya kita pakai conflict mapping, the first one ni conflict conflict assessment model ni sebab kita nak identify selain daripada faktor yang mempengaruhi konflik, kita nak tahu apakah intervensi yang sesuai untuk kita menangani konflik ni. Okay, so need to conduct an in-depth conflict analysis to develop relevant mapping. So inilah komponen dia Dia ada history, dia ada konteks, lepas tu dia ada parties. Parties ni maksudnya people yang involved in the conflict. Okay, issues ni, apakah isu yang sebenarnya kita perdebatkan dalam konflik tu. Sebab kalau boleh, isu konflik jangan dicampur dengan isu hubungan ataupun isu lain. Okay, supaya kita resolve one conflict at one time. Okay, sebab kita tak boleh dalam satu batu tu kita kenakan dua target. Okay, dalam konflik ni cuba resolve satu konflik satu persatu. Dan dia ada dynamics, dia ada solution. Okay, so next one is ABC triangle. Okay, ABC ni stand for, bukan air batu campur, dia stand for attitudes, behavior and contradiction. Okay, dia punya pioneer atau orang yang perkenalkan yang perkenalkan model ni adalah Johann Galtung. Okay, inilah pakcik ni. Okay, dia yang perkenalkan model ni. So kalau model ni dia kata ada 3 komponen, which is attitude, behavior and contradiction. Okay, so kalau you all tengok iceberg, konflik ni, kalau konflik mengikut ABC triangle ni dia macam iceberg. Kalau behavior ni, dia macam yang iceberg yang ke atas air. Okay, dia ada bahagian komponen yang kita nampak. In which komponen yang kita nampak ni dia boleh jadi komunikasi, benda yang kita tuturkan, action ataupun tingkah laku, tingkah laku hempas barang atau soal. And then the next one is physical violence. Physical violence ni melibatkan touching sentuhan, setampar, pukul dan so on. Okay, so ni behavior ni dia refer kepada manifest level in which dia merupakan konflik yang you all manifest, yang dituntukkan. Okay, so in which attitude and contradiction ni merupakan element yang tidak nampak, which is latent. Okay, so dia macam contoh attitude ni dia boleh jadi thoughts, feelings and will. Okay, boleh jadi pemikiran, perasaan, keinginan, will. And then contradiction ni boleh jadi perbezaan in terms of distribution of power, kedudukan, position ni kedudukan, order ataupun turn. Turns ataupun order nak masuk toilet pun boleh jadi konflik. Ni contoh Okay, so next one is, ni tak payahlah, dah faham senang je yang ni. Okay, next one is conflict onion. Okay, dia ada 3 level, 3 lapis kulit bawang. Okay, dia ada needs. Needs ni merujuk kepada apa yang kita nak. Okay, bila you all berdepan dengan konflik tu, you all kena identify sebenarnya dalam konflik tu you all nak apa. Okay, sebabnya kalau you all manage your conflict effectively, you all akan avoid the stress to happen to yourself. Okay, so firstly you need to identify what is you need, what the things that you think you want. Okay, and then interest, okay, what we really want. Okay, and then the position, what we say we want. Okay, so maksudnya from the needs, interest and position ni, dia perlu ada keselarian. Okay, konflik ni akan berlaku sekiranya the thing that you need different, the interest yang you nak adalah berbeza, dan what you say atau the position that you state to the conflicting party pula berbeza. So people cannot predict what is actually your needs. Okay, bila ada keselarian between needs, interest and position ni, dia can avoid the conflict. Okay, so the next one, ni pun onion, samalah ni more elaboration on onion. Okay, and then this one is tree of conflict. Tree of conflict ni dia sama macam ABC triangle tadi, dia ada latent, okay, dia ada latent causes dan dia ada overt ataupun manifest. Latent, benda yang kita tak nampak, which is akar ni, sama macam iceberg tadi. Okay, which is iceberg ni yang bawah air tu dia merujuk kepada causes of conflict
dia menggambarkan consequence of conflict, which is something yang we can see lah. Okay. Ya, sikit lagi. Apa yang bergendang-gendang dah tu sikit lagi. Okay, the last one is pyramid of conflict. So pyramid of conflict ni pun lebih kurang sama. Okay, dia ada top leader, level 1, level 2, lebih kurang sama je ni. Okay, lebih kurang sama dengan yang Johan Galtung dengan yang 3 ni. So lebih kurang sama je. Okay. Ni dia punya elaboration detail lagi. Ni tak sempat lah kot nak masuk ni. Tapi yang penting saya dah elaborate yang model ni sebab you all nak pakai dalam assignment. Okay, so yang untuk video ya doktor? Untuk video tak, video lain. Yang ni maksudnya untuk individual report. Ada kan saya individual report? Yang you all kena identify conflict strategy. Saya tengok balik kat sini. Saya buka balik assignment. Saya pun lupa lah. Tak ada kan? Kalau tak ada. Ya, doktor bagi 1 dan 2 je tu. Kejap tengok. Kejap ya. Saya pun tengok ni 1 exam assignment. Okay. Doktor dia bagi tahu lah maklum 30% kan applied conflict assignment. Tapi kata by group. By group. Okay, dia betul-betul by group. Tapi hak ni lah yang you all kena identify. Saya share ni. Saya share to everyone. Kan ada yang balik kampung, tak ada kopi ni kan. Sekejap, saya share ni. Sekejap. Ni. Okay, grading structure. Mana dah? Role play. Dia semua group. Okay, learning journal, 20 conflict management skill assessment. Okay. Applied conflict assignment pun group. Okay, kejap. The group will be responsible. Okay, ni video. Describe the conflict your group would like to address. Tak Operation mediation rule tak ada Applied conflict assignment. Okay. Hak ni, dia masuk dalam ni, Kai. Okay, dia masuk kat 30%. 23% ni, firstly you need to submit one paragraph summary describing the conflict your group would like to address. Ni summary je dulu. Dan this one ni related to macam mana you all ni akan include ni conflict ni conflict analysis mapping ni. Ni maksudnya untuk report ni you all kena includekan this component. Ada elemen ni satu. Maksudnya first ada brief summary. Lepas tu conflict analysis mapping. Maksudnya model ni you all pilih je daripada 5 tu, pilih yang mana. Faham? Faham. So ni akan include lah ni. Dia underlying needs and interest. Description of the conflict dynamic to date. Ni. According to the model yang you all pilih. Okay. Okay, so kita stop kat situlah hari ni. Cuma nak tanya je, adakah benda ni mengikut kepada yang role play video tu ke ataupun yang 30% applied conflict assignment ni adalah benda yang lain? Okay, dia boleh jadi sama dan boleh jadi berbeza. Okay, maksudnya kalau let's say mana dah saya buka balik, dah tutup dah. Tak apa. Dia boleh jadi benda sama, boleh jadi berbeza kan. Maksudnya kalau contoh, kalau dalam group assignment pertama you kan nak buat pasal negotiation. So negotiation tu contoh video lah kan. So you buat video berkenaan negosiasi. Maksudnya macam mana proses negotiation antara Kai dengan another party tu berlaku. Okay, so apply lah teknik-teknik dia apa. Tapi kalau untuk yang assignment kedua ni, Kai analisis kenapa konflik tu berlaku. Dia sebenarnya congruent je daripada konflik daripada yang satu tu. Sebab ni in terms of documentation dia. Konflik ni berlaku kenapa? So siapa pihak yang terlibat? Faham tak? Dia boleh jadi sama dan boleh jadi berbeza, depend pada you all punya interest. Kalau you all rasa nak senang, samakan. Saya ni sebab you all dah besar, tak naklah macam semuanya kena bagi instruction kan. Tak naklah semua kena buat macam ni. So saya bagi creativity, saya bagi guideline, boleh jadi sama, boleh jadi tidak sama. So terpulang, depend on your creativity. Okay. Lagi soalan? Okay.
Lagi soalan tak ada dah? So insyaAllah tak ada. Okay. Ada dah. Okay, so kalau tak ada kat situ, so kita jumpalah tahun depan. So sebab ni dah tengah-tengah bulan ni, saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru, semoga semua sihat, sentiasa sihat walafiat, stay safe, stay home Nanti insyaAllah saya akan share the video, nanti video recording ni. Okay, so that's all for today. Thank you guys, see you next time. Assalamualaikum. Take care. Okay.